Salam sejahtera dan salam durian. Perkongsian hari ini kita akan bercerita tentang persediaan pokok durian sebelum berbunga. Okey, prasyarat pertama ialah kita memerlukan lebih kurang 14 hari kering berturut-turut untuk merangsangkan durian berbunga. Dan sebelum untuk menghasilkan durian berbunga, kita kena memberi pembajaan yang mencukupi bagi pokok bersedia untuk berbunga. Persediaan biasanya yang kita lakukan, kita boleh menggunakan baja seperti super green. Kita boleh tabur 5 hingga 10 kilo sepokok, ditabur di dalam kanopi, dan baja ini boleh bertahan sehingga 6 bulan dan diikuti dengan 2 hingga 4 kilo baja SP2 ditabur di penghujung pokok untuk merangsangkan bunga. Dan perangsangan ini sebenarnya kita memerlukan baja P dengan K yang tinggi, N yang rendah untuk merangsangkannya. Seterusnya kita juga boleh melakukan kaedah semburan daun untuk membantu juga merangsangkan pembungaan. Pertama kita boleh menggunakan sinergi, iaitu 0.5 ml dalam 1 liter bancuhan, ataupun kita menggunakan setengah liter dibancuh dalam 1000 liter, dicampur dengan kandungan zinc yang tinggi dan dicampur dengan racun perosak, contohnya alanda dan aron, untuk membantu merangsangkan pembungaan dan juga untuk mengawal perosak. Keadaan daun juga melibatkan daun muda dengan daun tua. Seandainya daun masih muda lagi, rangsangan bunga juga susah untuk kita menghasilkan bunga, ialah kerana daun muda akan bersaing dengan daun tua untuk keperluan nutrien dan zat. Jadi kalau kita nak merangsang bunga, pastikan pokok dalam keadaan daun sudah tua. Seterusnya juga jarak penanaman. Pokok yang terlampau rimbun ataupun terlampau dekat jarak penanaman menyebabkan rangsangan itu agak lambat sedikit berbanding dengan pokok di mana jarak penanaman yang lebih jauh ataupun pokok yang bersendirian. Seterusnya penggunaan baja organik adalah penting untuk membantu menggemburkan tanah dan juga membantu memberi zat yang seimbang. Ini adalah tips bagaimana kita nak mengenali daun yang sudah matang ataupun daun yang masih muda lagi. Kita lihat dari segi perbezaan warnanya. Contohnya kalau kita lihat di sini, warna di sini, kalau yang daun muda masih ada sedikit kuning muda. Kalau daun yang sudah tua, warnanya adalah hijau kebiruan. Jadi kita lihat perbezaan warnanya adalah di sini. Kalau kita nak merangsang pembungaan, daun yang ni harus warnanya lebih gelap dan hijau tua. Ini daun masih muda lagi, jadi kalau kita memberi banyak daun muda, rangsangan bunga agak sukar. Jadi kalau kita nak merangsang bunga, kita harus lihat keadaan pokok juga. Kalau masih daun muda, rangsangan bunga agak sukar. Tetapi seandainya daun kita semua mungkin daun yang sudah tua, yang matang seperti di sini, ini akan mempercepatkan pembungaan. Tetapi dalam perangsangan juga kita menghadapi satu masalah yang sering saya rasa banyak orang hadapi juga, iaitu daun ada pertumbuhan kulat atau alga. Yang ini kita boleh kawal menggunakan racun kulat seperti yang mengandungi kuprum ataupun kita panggil copper hydroxide, contohnya seperti Atong B ataupun Biocopper. Yang ini kita boleh menggunakannya sebagai rawatan pencegahan daripada rawatan untuk pengawalan. Pencegahan adalah lebih baik daripada pengawalan. Terusnya kita lihat nak pastikan sama ada keadaan daun juga boleh memberi isyarat kepada kita seandainya daun kita menghadapi bintik-bintik seperti di tepi-tepi di sini dan di hujungnya kering. Ini adalah ciri-ciri keracunan baja, iaitu penggunaan baja yang tidak sesuai akan menyebabkan keracunan, dan daun dapat memberikan kita satu petua ataupun simptom di mana dia menghadapi masalah kelocoran. Daun perbezaan yang sihat dengan yang bermasalah kita lihat di sini. Ia sepatutnya hijau dan tanah warnanya seragam, tidak ada sebarang masalah. Kalau pokok daun yang menghadapi keracunan, dia menghadapi bintik-bintik kering di penghujung. Ini adalah satu ciri-ciri keracunan baja. Penggunaan pemilihan baja menjadi satu faktor yang penting untuk kita memastikan pokok kita tumbuh sihat. Biasa dalam perangsangan bunga, cuaca kering yang berterusan selama 14 hari sekurang-kurangnya dapat membantu merangsangkan pembungaan. Seandainya dalam masa kering ini tiba-tiba dalam masa 7 hingga 10 hari, tiba-tiba hujan akan menyebabkan bunga itu bertukar menjadi daun. Contohnya kita lihat di sini. Sepatutnya menjadi bunga dia menjadi daun disebabkan kering tidak mencukupi. Biasanya daripada pemerhatian kita lakukan,
kering daripada 14 hari hingga 21 hari adalah mencukupi untuk merangsangkan pembungaan. Seandainya kering yang berterusan sehingga 30 hari, kebanyakan akan menyebabkan kecederaan pada pokok. Sebab pokok durian sebenarnya tidak tahan kemarau dan biasanya pertumbuhan akar durian adalah di atas permukaan tanah. Jadi biasanya kalau kering tu kalau melebihi 30 hari, durian akan mengalami kecederaan. Dan kita dapati banyak orang kalau kering yang berterusan yang melebihi daripada 20 hari hingga 30 hari, kita dapati pokok mereka biasanya tidak cantik lagi disebabkan kering yang berlebihan. Jadi adalah dinasihatkan kalau boleh lakukan penyiraman seandainya kering itu melebihi 25 hari untuk memastikan pokok kita tidak mengalami kecederaan. Di konsep pembajaan tu kita harus melakukan konsep pembajaan seimbang, iaitu kalau boleh 2 hingga 30% pajak kimia dan 7 hingga 80% pajak organik. Pembajaan seimbang memberi pokok kesihatan yang baik supaya menghasilkan buah yang lebih bentuk yang lebih bulat dan yang lebih besar dan juga menghasilkan kualiti buah. Jadi kalau kita nak kekalkan musangking sebagai satu daripada peneraju dalam durian, kualiti merupakan aspek yang penting. Jadi untuk menghasilkan kualiti yang tinggi, kita memerlukan organik yang banyak dan penggunaan baja kimia yang seimbang untuk menghasilkan durian yang kuantiti dan juga kualiti. Seterusnya, penyiraman air. Kalau boleh lakukan penyiraman yang perlahan untuk jangka yang panjang, contohnya 1 hingga 2 jam, supaya air dapat serap masuk ke dalam tanah. Jika kita melakukan penyiraman yang terlalu cepat, air akan mengalir di atas permukaan. Jadi dalam penanam durian, pastikan kita sediakan air yang mencukupi, terutama musim kemarau. Kita lihat contohnya di belah utara seperti Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Perlis mengalami cuaca yang agak kering sekarang disebabkan perubahan cuaca yang kering. Jika seandainya persediaan air yang tidak mencukupi, ini akan menyebabkan pokok kita mengalami kecederaan. Dan kita dapati di sebelah utara, pokok durian ada yang sudah ada 3-4 musim dalam satu pokok. Ini adalah tanda-tanda kemarau yang serius. Malahan di sebelah tengah ataupun di Pahang, kita dapati durian kurang berbunga lagi disebabkan di sekarang masih hujan masih ada lagi sekali-sekala. Jadi perubahan cuaca ini juga menentukan di mana durian berbuah awal atau tidak. Terusnya selepas durian berbunga, untuk meningkatkan kejadian buah dan juga untuk mendapatkan bentuk buah yang bulat, kita harus melakukan persediaan yang lebih awal. Contohnya, kita harus melakukan penyemburan pada daun, terutama menggunakan kalsium, boron dan potasium tinggi. Contohnya kita akan menggunakan CBK dan dicampur dengan zinc ataupun BioB2 untuk meningkatkan kejadian buah yang tinggi. Jadi menjadi satu petua atau saranan kepada pengusaha durian, kita boleh mula melakukan penyemburan CBK dicampur dengan BioB2 seminggu sekali dan diselang dengan baja fruit 128 untuk meningkatkan K yang tinggi untuk mendapatkan buah yang bulat. Jadi untuk mendapatkan buah bulat kita harus tingkatkan potasium, boron, kalsium. Jadi penyemburan pada daun boleh membantu meningkatkan kejadian buah dan juga mendapatkan buah yang lebih simetri ataupun yang lebih bulat dan bujur. Jadi pada masa sekarang kita dapati sistem penggredaan adalah agak ketat, di mana buah harus mempunyai 5 pangsa dan simetri baru digradekan dalam bentuk grade A. Jadi persediaan ini sangat penting. Begitu juga dengan struktur tanah. Kalau kita menggunakan kaedah menyempar rumput dan memotong rumput sahaja, bukan menggunakan rasion rumput, itu turut juga membantu kesihatan tanah. Pokok yang sihat datang daripada akar yang sihat. Akar yang sihat datang daripada tanah yang sihat. Jadi kita harus pastikan segala faktor-faktor yang menyumbang kepada kesihatan pokok itu dijaga dengan baik.